Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semua hari ini? Okay. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu sekali lagi dalam kuliah lockdown kita. Dengan membincangkan kitab kita Wiqayatul Insan, itu pendinding diri daripada jin dan syaitan, jin dan syaitan, menerusi Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, jadi hari ini so finally kita dah masuk kepada pintu kita yang terakhir, pintu-pintu yang menyebabkan syaitan boleh meragui, membisikkan kepada diri manusia kan, supaya tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kita masuk ke pintu kita yang terakhir, iaitu bertajuk putus asa dari rahmat Allah. Okey. Dan kita berada pada muka surat 354. Ke surat 354. Baik, untuk pintu kita yang terakhir pada malam ini, kita bincangkan tentang bagaimana syaitan dia meragui umat manusia supaya menjadi seorang hamba yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini Syekh Abdul Salam Bali dalam kitabnya, beliau menerangkan kepada kita bagaimana cara yang dilakukan oleh syaitan itu tadi. Ini kalau kita baca di sini buku kita, jika syaitan gagal menjerumuskan manusia dari pintu merasa aman dari azab Allah Azza wa Jal, maka dia akan mempersempitkan keadaannya. Minggu lepas kita bincang tentang pintu apa? Merasa aman daripada azab Allah, kan? Tapi kalau dia gagal membuat kita buka pintu itu tadi, maka dia akan usaha untuk mempersempitkan keadaan. Itu bagaimana sehingga dia merasa putus asa, sehingga kita ni sebagai hamba Allah, kita rasa putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syaitan berkata kepadanya, maka di sini syaitan akan kata kepada kita sebagai hamba Allah ini kan, syaitan akan kata apa? Dosa-dosa engkau banyak sangat. Dosa-dosa engkau ni banyak sangat. Tak, kerana dosa engkau yang banyak tu kan tadi, maka tak mungkin Allah ni akan ampuni engkau. So ini yang syaitan akan buat kita rasa dalam hati kita. Dan dia tak, Allah Subhanahu Wa Taala tak akan ampunkan engkau, dan tak mungkin Allah akan berikan rahmat kepada engkau. Tengok dosa engkau banyak sangat, dan kau memang confirm lah ahli neraka. Itu yang akan diucapkan kepada kita, yang mana bila kita berpegang dengan ucapan-ucapan itu tadi, menyebabkan kita rasa dah lah, tak payahlah nak taubat, memang pun aku ni dah memang sepatutnya jadi ahli neraka kan, sebab dosa aku banyak sangat. Allah boleh ampunkan dosa-dosa aku ke? Maka di sinilah bagaimana kita sebagai hamba Allah itu tadi perlu menjadi orang yang sentiasa belajar, kan? Sebab tu banyak kali saya kata, kita ni sebagai seorang Muslim kena banyak belajar agama. Bila kita belajar agama, kita ni akan jadi orang yang faham tentang apa yang berlaku di sekitar kita, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, yang menyebabkan kita ni bila ada perkara-perkara yang begini berlaku dalam hidup kita, kita ni akan sentiasa yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kita ni tidak akan jadi orang yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Maka di sini muslimah yang saya kasihi, kita lihat bila syaitan tadi kan, dia selalu mengiringi orang ini hingga dia rasa putus asa dari rahmat Allah.
Jadi bila kita tadi dah sentiasa dibisikkan dengan perkataan-perkataan syaitan yang sedemikian, akhirnya kita akan jadi orang yang berputus asa daripada rahmat Allah itu tadi. Dan jika sudah kita berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal, maka dia akan berkata kepadanya, kalau begitu bersenang-senanglah di dunia sepuasmu sebelum engkau mati, sebab kamu sudah dijamin masuk neraka. Jadi kan bila kita rasa yakin kita ni dah tak dapat lagi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan dibisikkan oleh syaitan supaya kita ni rasa senang. Buatlah apa yang kita nak buat sebelum kita mati. Buatlah sepuas-puas hati kita sebelum kita mati. Sebab apa? Kita konon-konon lah kan, kita dah confirm lah kita ni akan jadi ahli neraka. Jadi buat apa lagi nak bertaubat, buat apa lagi kita ni nak jadi orang yang kejar amal ibadah kan? Sebab itu dah tak berguna lagi bagi diri kita. Ini yang syaitan akan ucapkan kepada kita sehingga kita berputus asa daripada rahmat Allah dan kita akan buat kemaksiatan demi kemaksiatan sampailah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Ini adalah perkara yang salah ya muslimah. Okay? Ini adalah perkara yang salah. Banyak kali dalam mana-mana kuliah saya, dan kalau kita pernah bincangkan tentang taubat, kalau nak rujuk balik tentang itu pernah saya ucapkan di kuliah, pernah saya bincangkan di kuliah saya di Masjid Darul Ghufran. Kalau ada di kalangan muslimah yang ada mengikuti kuliah saya di situ kan, so kita faham tentang konsep taubat, tentang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup tangannya daripada untuk menerima orang yang nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Kita dah bincangkan banyak kali tentang hal itu. Dan di sini Syekh Abdul Salam Bali bila dia buka topik ini tentang pintu yang menyebabkan kita ni jadi orang yang berputus asa daripada rahmat Allah, ialah antaranya bila kita jadi orang yang melakukan kemaksiatan dan kita menjadi orang yang melanggar perintah-perintah Allah, kemudian kita ni rasa diri kita tak layak untuk menjadi hamba Allah yang kembali bertaubat kepada Allah. Kerana apa? Dosa-dosa kita yang dah menggunung tinggi itu tadi. So, di sini kan disebutkan di bawah situ, dengan cara ini seorang hamba mulai mendekat secara perlahan-lahan sehingga dia berani dan tenggelam di lautan maksiat dan syahwat untuk memenuhi keperluannya di dunia. Maka di sini kita lihat bila seseorang dia dah berputus asa daripada rahmat Allah itu tadi, maka bagi dia untuk apa lagi dia berbuat baik? Untuk apa lagi dia melakukan kewajipan-kewajipan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi diri dia? Maka bagi dia puas hatilah kan. Ni bukan puas hati di golden chance ya. Puas hatilah kan. Kita buat je dosa-dosa biar senang hidup kita sampai kita mati. Tak perlulah kita nak fikir tentang nak buat baik ke, taat kepada Allah ke kan. Tak perlu untuk kita fikir tentang hal itu. Buat je maksiat sampailah kita mati ya. Biar puas hati terus begitu. Maka di sini hal ini adalah perkara yang salah. Kalau itulah cara kita setelah kita melakukan dosa, maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang sia-sia dunia dan akhirat. Dan kita juga tidak mahu menjadi orang yang sia-sia di dunia dan akhirat itu tadi. Maka sebab itu ya, kita lihat di sini. Ada ayat Al-Quran yang menegaskan kepada kita agar kita jangan jadi orang yang berputus asa daripada rahmat Allah itu tadi. Yang mana kalau rujuk ya muka surat 355 di sini ada surah Az-Zumar ayat 35. Okey, surah Az-Zumar ayat 35 yang mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita Allah telah membuka pintu taubat bagi setiap hamba-Nya. Kalau muka surat 355 pada perenggan kita yang kedua. Allah Azza wa Jal telah membuka pintu taubat bagi setiap hamba-Nya. Kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat. Kemudian, adakah pernah Allah kata Allah tutup pintu taubat kepada orang yang melakukan dosa kepada dia? Sebab itu ilmu itu penting. Ilmu penting. Bila seseorang yang melakukan dosa, Allah tak pernah tutup pintu taubat untuk dia. Selagi mana dia bernafas, selagi mana belum hari kiamat, selagi mana dia belum mati senang. Selagi mana dia belum mati, selagi mana belum berlakunya hari kiamat, pintu taubat tak pernah tutup bagi orang yang melakukan dosa. Jadi, atas dasar apa untuk kita berputus asa daripada rahmat Allah? Sebab itu kita ni jangan percaya sangat bisikan-bisikan syaitan ni. Dia memang sengaja nak jadi kita orang yang rugi. Dia memang sengaja nak supaya kita sama-sama masuk ke dalam api neraka dengan dia. Sebab itu,
kita belajar, kita buka kitab ini, Wiqayatul Insan, untuk kita memperkemaskan jati diri kita sebagai seorang Muslim, untuk kita menguatkan benteng-benteng ni yang nak dia robohkan tu tadi kan, agar kita tak bersama-sama dengan dia dalam api neraka. Okay? So sebab itu kita belajar tentang semua ini agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa berada pada jalan yang lurus. Kalau kita buat dosa, kita yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menutup pintu taubatnya kepada kita. Melainkan bila kita sudah diambang kematian, iaitu sudah nyawanya sudah berada di sini. Nanti kita akan baca hadisnya. Okey, dan melainkan kita sudah matilah ataupun kita sudah berada pada keadaan hari kiamat tu. Itulah baru dah tertutup pintu taubat. Tapi sekarang ni, selagi mana kita masih lagi bernafas, kita masih lagi Allah berikan nyawa dengan umur ni, inilah masanya peluangnya untuk kita merebut seluas-luasnya pintu taubat yang Allah buka tu tadi untuk kita. Sebab itu dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53 di sini, apa kata Allah kepada hambanya? Iaitu kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ini adalah perintah Allah. Allah pesan kepada kita, jangan jadi orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita juga, kan, sebagai orang yang dah melampaui batas. Maksud orang yang melampaui batas itu ialah orang yang sudah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, yang sudah melanggar larangan-larangan Allah itu tadi, kan, perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sedemikian dianggap sebagai orang yang melampaui batas. Tapi di sini Allah pesan kepada kita, bila kita dah menjadi hamba Allah yang melampaui batas itu tadi, jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Kerana apa? Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang kepada kita. Walaupun dosa kita seluas lautan lah kita kata. Walaupun kita rasa dosa kita tu mungkin Allah tak, kita rasa macam Allah impossible lah, mustahil Allah nak ampunkan kita. Tapi tak begitu sebenarnya muslimah. Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Kerana begini ya, kita lihat Allah, kalau kita rujuk kepada penerangan selepas surah Az-Zumar ayat 53 di situ, ada pendapat daripada Said Qutb rahimahullah, yang mana dia berkata, sesungguhnya ini, bila Allah Subhanahu Wa Taala dia bukakan pintu taubat kepada kita sebagai hamba yang banyak melakukan dosa itu tadi, ini merupakan rahmat yang sangat luas dari Allah. Rahmatnya meliputi semua kemaksiatan, bagaimanapun bentuknya. Bagaimana bentuknya? Saya kata sini, kita, walaupun kita mensyirikkan Allah, yang Allah sebenarnya katakan dalam Al-Quran, syirik adalah dosa yang tak terampun. Tetapi, kalau kita dah melakukan kesyirikan itu tadi, dan dalam keadaan kita masih bernyawa, kita sedar, kita buat perkara syirik, kemudian kita minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan. Yang Allah tak ampunkan dosa syirik tu ialah bila kita mati dalam keadaan syirik tu tadi. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, kan? So di sini kita lihat bagaimanapun bentuk dosa itu tadi, ini adalah seruan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seruan untuk para pendosa yang berlebih-lebihan dalam berbuat dosa, yang berpetualang dan mengembara di lembah kesesatan. Ini adalah seruan kepada mereka untuk menempah harapan, cita-cita dan keyakinan akan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu luas. Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, Masya Allah, tabarakallah. Dia memang sesuatu yang tak dapat kita nak bandingkanlah dengan apa yang ada pada makhluk. Memang tak terbanding.
memang tak sama antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Sebab itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa itu selepas berlakunya peperangan, kemudian pada waktu itu ada Nabi dan para sahabat berjalan kerana ada di kalangan orang-orang yang ditawan pada masa itu. Jadi ketika Nabi SAW berjalan bersama dengan para sahabat, ada seorang wanita. Dia sedang mencari anaknya. Kita bayangkan selepas peperangan ni keadaan tu tak aman. Sebab apa? Ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan suami, ada kehilangan ibu dan sebagainya. Dan kita masing-masing yang kita selamat ini, kita akan cari di mana orang yang kita sayang. Kan, di mana orang yang kita sayang? Maka di situ ada seorang wanita. Dia tercari-cari, mana anak dia? Mana anak saya ni? Cari je, akhirnya dia jumpa bayinya yang masih kecil. Bila dia temui anaknya itu tadi, terus apa dia buat? Dia terus menyusukan anaknya. Bila Nabi SAW melihat situasi yang sedemikian, apa pertanyaan Nabi kepada para sahabat? Nabi tanya kepada mereka, adakah kalian rasa wanita itu akan mencampakkan anaknya ke dalam api? Apa jawab para sahabat? Tak mungkin wanita itu akan mencampakkan anak itu ke dalam api. Walaupun dia itu mampu. Tapi tak mungkin untuk dilakukan sedemikian. Dan apa kata Allah? Apa kata Nabi SAW? Lallahu arhamu bi'ibadihi min hazihi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada wanita yang sayang kepada anaknya itu tadi. Kan? Allah lebih sayang kepada hambanya daripada wanita yang sayang kepada anaknya itu tadi. Kenapa Nabi SAW tanya tentang hal itu kepada para sahabat? Sebab kita jelas di sini. Lihat pada satu situasi yang begitu kacau bilau selepas peperangan. Seorang ibu, dia mencari anaknya. Dan pada masa itu, adakah dia fikirkan tentang keadaan diri dia? Tidak, kan? Kita bayangkanlah muslimah, kalau anak kita hilang dekat shopping center, apa rasanya? Macam orang gila, kan? Cari anak tu tadi, kan? Jangan main-main. Anak kalau hilang ni rasa macam sepak nyawa ni dah. Rasa macam nyawa pun hilang terus. Sebab anak kecil tu hilang. Kita rasa macam orang gila cari anak kita. Daripada first floor, second floor, sampailah, kalau shopping center tu ada fifth floor, kita cari. Sampailah kepada kapak semua, kita cari. Basement semua kita cari. Sebab apa? Kita dah tak fikir dah tentang keadaan diri kita. Kerana apa? Sayangnya kita kepada anak itu tadi. Sayangnya kita kepada anak itu tadi. Bila jumpa, nampak ya wanita tadi, bila dia jumpa anaknya, apa dia buat? Terus dia menyusukan anaknya sebab dia tahu anak ini dalam keadaan kelaparan. Dan keadaannya yang penat tadi, adakah dia fikir? Ada kata, nantilah, nangislah dulu nak. Mak ni penat tadi, mak cari engkau. Tak. Ibu itu terus dalam keadaan yang tak memikirkan diri dia, yang kepenatan tadi mencari anaknya, terus disusukan anak dia. Kerana apa? Sayang kepada anaknya itu tadi. Kan? Sayang kepada anaknya tadi. Sampai-sampai Nabi tanya kepada para sahabat. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Adakah kalian rasa ibu itu akan mencampakkan anaknya ke dalam neraka pula? Ke dalam api? Maaf, itu salah sebut. Ke dalam api? Para sahabat kata, tak mungkin dia akan lakukan sedemikian. Sama juga kepada kita, kan? Kita, kalau kita dah sayang anak kita dalam keadaan yang begitu sekali, sampai kita mengabaikan keadaan diri kita, adakah kita akan mencampakkan anak kita ke dalam api? Tak mungkin, muslimah. Tak mungkin kita lakukan sedemikian. Kerana apa? Sayang kita kepada anak itu tadi. Dan Nabi pesan kepada kita, kasih sayang Allah lebih daripada itu. Kasih sayang Allah kepada kita sebagai seorang hamba lebih daripada itu. Ini kita panggil sebagai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu Wa Taala tahu kita ni bagaimana, ya muslimah. Allah tahu kita ni lemah. Allah tahu kita ni diciptakan dalam keadaan yang sering cenderung untuk melakukan dosa. Kerana apa? Masih ingat lagi apa yang kita bincangkan pada minggu lepas tentang merasa aman daripada azab Allah, tentang
iblis yang bersumpah kepada Allah bahawasanya dia akan serang kita daripada berapa penjuru? 4 penjuru. Ingat lagi ayat Al-Quran ayat apa? Siapa ingat angkat tangan? Kalau angkat tangan sudah tak nampak lah ya. Sudah tak nampak lah. Tapi kalau angkat tangan tu ingat, oh Masya Allah lah. Bagusnya tu. Tapi surah Al-A'raf kan, ayat 16 hingga 17 kita bincangkan pada minggu lepas. Betul? Betul tak? Surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17 kita bincangkan bagaimana iblis bersumpah untuk menyerang kita daripada 4 penjuru. Depan, belakang, kiri dan kanan. Betul kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahawasanya ada antara kita yang apabila diserang oleh iblis itu tadi daripada 4 penjuru, maka ada antara kita yang akan terjerumus, yang akan dengar, yang akan masuk dalam perangkap 4 penjuru itu tadi. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita dengan pintu taubat. Kita yang mana dah termasuk dalam perangkap itu tadi kan, yang telah diserang oleh iblis, syaitan, jin daripada 4 penjuru itu tadi kan, maka tugas kita ialah untuk bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu kerana apa ada antara kita yang sedemikian. Bahkan ramailah, saya kata ramai antara kita yang tak dapat menolak bisikan-bisikan iblis, syaitan dan sebagainya, yang menyebabkan kita melakukan kejahatan, yang menyebabkan kita melakukan kemaksiatan, yang akhirnya kita terjerumus dalam dosa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat yang begitu luas, Allah sediakan kepada kita hamba Allah yang Allah tahu begitulah penciptaannya, yang nanti iblis, syaitan datang untuk menghancurkan kita, untuk serang kita daripada 4 penjuru itu tadi. Allah sediakan pintu taubat supaya kita menjadi hamba Allah yang selamat setelah melakukan dosa. Ini bukti rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Sebab itu, kalau kita rujuk pada pentafsiran Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Kabir, kita akan dapati bagaimana cantiknya, indahnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kan, kita bincangkan pada minggu lepas. Syaitan, dia akan serang kita daripada arah depan, belakang, kanan dan kiri. Tapi jangan lupa, ada 2 keadaan, ada 2 arah yang Allah sisakan untuk kita. Yang mana syaitan, iblis, syaitan ni tak dapat untuk kacau kita daripada 2 arah itu. Daripada arah atas, okay? Arah atas dan juga arah bawah. Atas dan bawah ini, Allah sediakan untuk kita, yang mana syaitan tak mampu untuk ganggu. Dan Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya dijelaskan bahawasanya manusia, kenapa syaitan, iblis dan syaitan tak dapat ganggu kita daripada arah atas? Sebab apa? Kita adalah hamba Allah yang sentiasa mengangkat tangan kita, berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah. Tadi menadah tangan ke atas ni kita ni. Minta kepada Allah dengan tangan kita. Sebab tu bila kita bertaubat kepada Allah, kita angkat tangan kita, kita mohon kepada Allah kan. Kita tak angkat tangan kita macam ni, tak kan? Kita tak letak tangan kita kat bawah, tapi kita angkat tangan kita ke atas. Minta sungguh-sungguh dengan ya Allah, ya Allah kau ampunilah dosa aku. Begitu keadaan kita muslimah. Daripada arah atas, sebab tu syaitan, iblis dan syaitan tak boleh. Allah tak benarkan untuk diganggukan daripada arah atas. Dan begitu juga daripada arah bawah. Kerana apa? Manusia sujud kepada Allah. Kita cecahkan dahi kita ke bumi ini, di atas bumi Allah. Kerana apa? Kita mohon keampunan Allah juga. Kita mohon rahmat Allah. Bentuk kesyukuran kita kepada Allah dengan apa? Sujud kita kepada Allah. 2 arah itu tadi, atas dan bawah. Dan Imam Ibn Kathir kata apa dalam kitab tafsirnya? Kenapa syaitan tak mampu, iblis dan syaitan tak mampu untuk ganggu kita daripada arah atas? Kerana rahmat Allah turun kepada kita daripada arah atas. Dan kenapa kita sebagai hamba Allah ingin mensia-siakan rahmat Allah itu tadi? Sebab itu Allah kata kepada kita dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53 tadi kan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah.
Allah dah siapkan rahmat itu kepada kita kan, maka rebutlah rahmat itu. Sebab kalau kita nak bincang tentang sebab penurunan surah Az-Zumar ayat 53, ada di kalangan musyrikin Makkah pada masa itu. Okey, di sini ada riwayatnya kalau kita rujuklah pada muka surat 356, perenggan yang bawah sekali. Okey, perenggan yang bawah sekali ada riwayat daripada Ibn Abbas, iaitu Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu an berkata, sesungguhnya orang-orang musyrikin telah banyak melakukan pembunuhan. Orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka banyak melakukan pembunuhan. Mereka juga gemar melakukan zina. Apa yang lalu mereka datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang jumpa dengan Nabi. Mereka kata mereka ni dah buat semua tu kan. Mereka kata apa? Sesungguhnya apa yang kamu katakan dan kamu serukan itu sangat baik. Iaitu apa yang Nabi SAW katakan tentang agama Islam, tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa, tentang Nabi SAW sebagai pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Nabi SAW membawa kepada mereka tentang sesuatu yang boleh menyelamatkan mereka di akhirat kelak. Dan mereka kata itu adalah seruan yang baik. Tapi mereka kata begini, kalau sekiranya engkau memberitahu kami denda hukuman atas perbuatan kami. Jadi mereka ni kata apa? Ialah mereka dah membunuh orang kan? Mereka dah berzina kan? Jadi apa yang seharusnya kami lakukan dalam keadaan yang sedemikian? Untuk kami menjadi hamba Allah yang baik. Untuk kami menjadi hamba Allah yang soleh. Yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak terhalang daripada rahmat Allah. Dan apa kata Nabi kepada mereka? Turun surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70. Ada dalam kitab kita ya muslimah. Ada dalam kitab kita pada ayat yang 357. Pada ayat 357 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan maksudnya, dan orang-orang yang tidak menyembah ilah sembahan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah itu membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, siapa yang melakukan semua itu tadi kan, iaitu orang yang dia menyembah selain Allah, dia bunuh jiwa yang Allah haramkan, kemudian dia berzina, tapi nescaya mereka semua itu kan, yang melakukan semua-semua perbuatan itu tadi kan, siapa yang melakukan demikian itu, nescaya dia mendapat balasan dosanya. Allah akan balas dosa itu tadi, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu. Kecuali, dalam ayat ini ada pengecualian. Kecuali illa man taba wa amana wa amila salihah. Allah berikan pengecualian, kecuali orang yang bertaubat. Nampak ya? Memang orang yang mensyirikkan Allah, orang yang berzina, orang yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, memang Allah siapkan untuk mereka dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala yang pedih. Memang berdosa, tetapi ada pengecualiannya. Bila dah lakukan perkara itu tadi kan, semua yang telah Allah janjikan azab yang pedih itu tadi, dia jadi terhapus. Kerana apa? Kecuali untuk orang yang bertaubat. Kerana dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa amana, beriman kepada Allah, wa amila salihah, dia melakukan amal-amal salih, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Ini kata Allah dalam surah Al-Furqan. Allah kata apa? Semua itu, maka kejahatan mereka itu, Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan jangan lupa kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga turunkan surah Az-Zumar ayat 53 yang dah kita baca tadi, yang mana Allah pesan untuk orang yang telah melampaui batas, jangan kalian menjadi hamba Allah yang berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan jadi orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Bila kita dah melakukan kemaksiatan, jangan kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala takkan mengampunkan dosa-dosa kita. Jangan rasa begitu. Jadilah orang yang sentiasa merebut peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Sebab apa ya? Kalau kita rujuk pada perenggan yang berikutnya, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari Allah membentangkan tangannya di waktu malam kepada orang yang untuk mengampunkan dosa-dosa itu, untuk orang yang melakukan dosa
di siang hari. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa di siang hari. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan tangannya di siang hari untuk mengampunkan dosa untuk mengampunkan dosa orang yang melakukan dosa di malam hari. Dan Nabi kata apa? Itu berlaku sampailah matahari terbit daripada arah barat. Maksudnya sampailah hari kiamat. Maknanya keadaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menerima taubat hamba-Nya itu tadi siang dan malam tanpa henti, 24 hours ya muslimah, kena ingat itu. Jadi apa alasan kita untuk kata Allah tak akan terima taubat saya? Tidak ada alasan untuk kita kata sedemikian, melainkan kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang berputus asa daripada rahmat Allah. Dan kena ingat, berputus asa daripada rahmat Allah itu adalah sesuatu yang syaitan suka. Kerana kalau kita sudah berputus asa daripada rahmat Allah, ia akan menyebabkan kita menjadi hamba Allah yang memperlekehkan taubat. Menjadi hamba Allah yang tidak mahu melihat pintu taubat yang terbuka itu tadi untuk kita. Yang akhirnya kita terus-terusan melakukan kemaksiatan sampailah kita meninggal dunia dan kita tak bertaubat kepada Allah. Itulah yang menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa kata Nabi SAW dalam hadis yang berikutnya? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghiru. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai di tenggorokan. Maknanya selagi dia belum berada dalam keadaan yang sakarat. Okey, baik. Seterusnya, ada hadis di situ ya, nanti boleh baca ya muslimah. Ada hadis di situ, nanti boleh baca sendiri. Maknanya samalah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala membuka ruang taubat kepada hamba-Nya. Kita juga ada hadis berkenaan dengan 99 orang yang Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan, 99 seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Kan? Saya kira hadis itu ramai antara kita yang dah pernah dengar tentang hadisnya. Kalau nak rujuk dalam kitab kita, ada pada muka surat 358. Yang mana kalau saya nak simpulkan, nak ringkaskan tentang hadis ini, betapa orang yang sudah bunuh 99 orang, lalu dia bunuh lagi seorang lagi hingga lengkap 100 orang. Namun, walaupun kemudian dia nak bertaubat kepada Allah, tapi akhirnya dia meninggal dunia di pertengahan jalannya ketika dia nak pergi ke sebuah tempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika dia mati di pertengahan jalannya itu, dia menjadi rebutan antara malaikat azab dan juga malaikat rahmat. Namun Allah takdirkan dia menjadi milik malaikat rahmat. Kerana apa? Dia adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Jiwanya ikhlas untuk bertaubat kepada Allah. Kan? Sebab itu, ini kita panggil sebagai rahmat yang Allah berikan kepada dia. Sebagai seorang yang pendosa, tapi kemudian akhirnya bertaubat dengan jiwanya, dengan keikhlasan hatinya, namun walaupun dia tak sempat untuk pergi beribadah kepada Allah tu tadi kan, tetapi Allah tetap terima taubatnya. Itu bukti jelas bagi kita betapa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu ada untuk setiap hamba-Nya, walaupun dosanya itu menggunung tinggi. Sebab itu kalau kita rujuk kepada hadis yang berikutnya dalam kitab kita pada muka surat 359, Nabi SAW kata apa? Okey, dalam hadis ini saya kena baca sebab ada barisnya yang silap ya muslimah. Sila lihat muka surat 359. Saya nak baca hadisnya, bahasa Arabnya itu ada barisnya silap ditulis dalam kitab. Jadi bila saya baca betulkan ya hadis barisnya. Dalam hadis ini, dia sebuah hadis kursi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika. Bukan minka. Ubah ya. Di situ teksnya, dia letak minka kan, silap. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi, dalam riwayat Imam Ahmad, letak fika. Ghafartu laka ala ma kana fika. Ya bena Adam, law balagat zunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya bena Adam, law ataitani biqurabil ardi. Bukan biqara, tapi biqura. Qaf itu barisnya baris
dhammah. Dhammah ni depan ke atas ni. Yang ni. Baris depan. Baris depan. Biqurabil ardi khataya thumma laqitani. Okey, pada perkataan laqitani tu pun betul kan? Thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha. Sekali lagi ya, biqurabiha maghfiratan. Apa maksudnya? Apa maksudnya di sini? Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi menyebutkan tentang betapa Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita, kepada anak Adam ni. Kita ni anak Adam ni, iaitu umat manusia. Kalau kita ni berdoa kepada Allah, selama mana kita berdoa kepada Allah dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata apa? Ghafartu laka. Aku akan ampunkan engkau. Okay, aku akan ampunkan engkau dalam keadaan apa jua engkau. Tak kisah kau buat dosa macam mana sekalipun. Apa, Allah tak pernah kira apa kita punya history. Sejarah kita, apa-apa sejarah yang lampau tu Allah tak pernah nak kira kita ni macam mana. Siapa pun kita. Yang selalu mengira latar belakang kita ataupun apa yang dah kita buat itu manusia. Manusia sedemikian, tapi Allah tidak. Allah kata apa? Selama mana engkau berdoa kepada aku dan berharap kepada aku akan ampunkan engkau. Dan aku tak kira engkau ni macam mana. Dan Allah juga kata dalam hadis ini, Allah kata kepada kita, dan aku akan ampunkan dosa engkau walaupun dosa engkau setinggi gunung. Maksudnya dosa kita banyak macam mana pun Allah akan ampunkan. Dan aku akan ampunkan dosa engkau kalaupun engkau datang kepada aku dengan dosa yang sepenuh bumi. Dan Allah kata apa? Kau datang kepada aku dalam keadaan yang dosa sepenuh bumi itu tadi kan, dan tanpa mensyirikkan aku dengan sesuatu apa pun, maka akan aku datang kepada engkau dalam keadaan yang keampunan aku seluas bumi. So ini kita kata sebagai sesuatu rahmat yang Allah berikan kepada kita muslimah. Allah tak pernah tutup pintu rahmat itu untuk kita, iaitu pintu taubat yang tadi tu, yang kita letakkan ia sebagai pintu rahmat. Hanya kita sahaja sebagai hamba Allah yang selalu sering kali kita rasa kita tak layak untuk jadi hamba Allah yang baik. Kita tak layak untuk jadi hamba Allah yang bertaubat kepada Allah. Jangan letakkan sangka-sangka buruk ini dalam hati kita kepada Allah. Itu adalah perkara yang tak seharusnya kita lakukan sebagai seorang Muslim. Dan bila kita dah baca tadi kan tentang hadis yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tentang hadis Nabi SAW yang Nabi SAW sampaikan, tentang ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan betapa Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat hamba-Nya, walaupun hamba itu berzina, walaupun hamba itu melakukan pembunuhan, walaupun hamba itu dia menyembah selain Allah, tapi kemudian dia bertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Terima. Kerana apa? Dia adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka atas dasar itu muslimah, untuk apa kita ni jadi orang yang mendengar bisikan-bisikan itu tadi? Kalaupunlah kata kita ni tergoda ke terdengar dengan bisikan-bisikan tersebut, buka Al-Quran, baca Al-Quran, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baca juga hadis-hadis Nabi SAW. Itu pesanan yang banyak kali saya sebutkan dalam mana-mana kuliah saya. Kan, kita kalau jadi orang yang sentiasa baca Al-Quran, sentiasa baca hadis Nabi SAW, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan hadis Nabi SAW, kalau kita ni ada terdengar bisikan-bisikan syaitan, kita juga dalam masa yang sama ia akan membuatkan kita teringat kembali apa yang kita baca, apa yang dah kita pelajari tentang ayat Al-Quran, tentang hadis Nabi SAW. Maka sebab itu, jangan jadi seorang muslimah yang berputus asa daripada rahmat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari membentangkan rahmatnya kepada kita. Maka sebab itu, kita jangan jadi orang yang mengenepikan setiap rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Okey? Baik muslimah, itu saja untuk hari ini perbincangan kita. Dan kita ni dah berada pada perbincangan kita yang terakhir kan. Dan terakhir tu ada dua. Terakhir ni maknanya kita dah habis perbincangan kitab kita tentang pintu-pintu syaitan.
Kedua ialah terakhir ialah kerana kita dah masuk pada bulan Ramadan. Jadi kuliah lockdown kita sampai di sini sahajalah. Okey, insya-Allah kita nanti akan sambung kembali kuliah lockdown kita pada hari raya bulan Syawal kan. Sebulan Ramadan ni kita berhenti rehat. Kita rehat seketika. Dan saya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua di kalangan mereka yang sempat untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan Ramadan kita pada kali ini menjadi Ramadan yang terbaik daripada Ramadan yang sebelumnya. Semoga kita keluar daripada bulan Ramadan ini juga yang akan datang tu nanti kan sebagai hamba Allah yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja Muslimah untuk hari ini. Mudah-mudahan ya kita semua berada dalam keadaan kesabaran. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.